Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Okey, cerita Abid Liu ni, satu yang menarik cerita Abid Liu. Saya mula-mula saya malas lah nak ambil tahu pasal kes ni kan. Dia macam saya dah dengar kes ni sebelum ini lagi. Dia ustaz daripada Firdaus Wong ni. Saya daripada dulu tak bergemar dengan Firdaus Wong ni sebenarnya. Cara dia tu saya tak berapa gemar lah. Itu personal. Mungkin tonton gemar, tonton suka, tak apalah. Itu personal saya. Saya tak berapa gemar cara dia. Cara dakwah dia tu saya tak berapa nak gemar. Baru-baru ni dikejutkan dengan satu penularan video. Wajah yang dia katakan serupa seperti Abid Liu melakukan satu aksi lucah. Saya tak tengok video tersebut lah. Saya tak tengok video tersebut. Aksi lucah dia menunjukkan muka dan juga kemaluan beliau kepada seseorang. Dan dikatakan timbul pula semalam beberapa hari lepas ustaz saya tak panggil dia ustaz lah, Firdaus Wong ni, dia kata bahawa dia telah mendapat satu klip video 46 saat abang kepada pengadu atau wanita itu yang mana dia telah mendapat sexual harassment telah membuat sumpah laknat bahawa benda itu berlaku. Now, here is a few problem. Number one, sumpah laknat tidak boleh dibawa di mahkamah. Okay? Sumpah laknat tidak boleh dibawa di mahkamah. Sumpah laknat mana sekalipun depan Quran, depan Kaabah, depan church, depan tokong, tak boleh dibawa di mahkamah. Sebab sumpah laknat sama ada membenar atau menafi tidak boleh dibawa di mahkamah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa abang kepada pengadu tu yang bersumpah? Itu persoalan kita. Kenapa abang kepada pengadu tu yang bersumpah? Kenapa bukan pengadu tu yang bersumpah? Oh, dia takut keselamatan dia. Nah, kalau dia takut keselamatan dia, katakanlah betul Ustaz Abid Liu tu buat macam tu, Ustaz Abid Liu mesti tahu siapa dia buat dengan siapa. Mesti dia tahu siapa yang dengan dia buat. Okey, katakanlah dia takut dia terancam. Nah, persoalan saya seterusnya yang ketiga, kenapa tak buat benda tu kepada pihak berkuasa? Kenapa kena melalui social media? Kenapa kena melalui sumpah laknat sedemikian? Mubahalah sedemikian. Kalau ada serangan seksual sebagaimana yang didakwa, bawa ke muka pengadilan, laporkan kepada polis. Benda itu boleh polis boleh ambil tindakan. Satu benda benda-benda polis boleh ambil tindakan kepada perkara tersebut. Now, here's the problem. Ini masalah. Kat mana masalah dia? Dia apa-apa berkaitan dengan serangan seksual, termasuk kes Yusuf Router. Kenapa kes Yusuf Router itu berlaku hanya berlaku di mahkamah sivil, bukan jenayah? Now, here's the problem. Katakanlah A dan B masuk ke dalam bilik. Tak kisahlah sama jenis ataupun lain jenis kan. Masuk ke dalam bilik yang tertutup. Tiba-tiba si A dan B masuk dalam satu bilik yang tertutup. Kemudian si B keluar dan dia kata bahawa dia telah di-harass secara seksual. Sexually harassed. Telah tak kisahlah diraba ke, telah cuba dicium ke, dibuat sesuatu lah yang sexually harass. Now, here's the problem. Dia berbeza dengan rogol. Kalau ujung-ujung je. Kita malam tadi. Ujung-ujung je. Abang janji ujung-ujung je. Okey. Dia beza dengan rogol. Rogol ini bila berlaku penetrasi. Okay, ni malam ni kita cerita sikit pasal benda tu. Bila berlaku penetrasi secara paksa, dan dalam undang-undang, lelaki boleh rogol wanita, lelaki boleh rogol lelaki, kerana lelaki ada benda untuk nak menembusi. Boleh tak wanita merogol lelaki? Jawapan dia tak boleh. Wanita tak boleh rogol lelaki, tetapi wanita boleh harass, boleh battery, dia boleh buat macam sexual harassment kepada lelaki. Itu boleh. Tetapi istilah merogol itu tak ada. Kerana rogol itu perlu ada kemasukan. Kemaluan itu di depan atau belakang. Kita kata kalau wanita depan lah. Kalau lelaki di belakang lah. Ataupun wanita itu di belakang. Sama. So macam mana kita nak membuktikan sebaik sahaja peristiwa rogol itu berlaku, maka kena bawa ke hospital. Kena bawa ke hospital, maka doktor, hospital jangan swasta, mesti hospital kerajaan. Hospital kerajaan tu dia ada prosedur dia. Dia tahu. Dia akan check kita dan sebagainya, dia terus panggil polis, dia akan kategorikan di bawah, dia ada satu kategori. Okay? Now, bila berlaku bukan rogol, itu kes rogol tadi, dia akan tengok ada luka, ada tear, dia akan ada ujian dia ada prosedur. Now, kalau berlaku bukan rogol,
ada beberapa masalah. Nah, bila A dan B masuk ke dalam bilik, kemudian B keluar, dia kata dia di sexually harass. Macam mana kita nak buktikan dia sexually harass? Macam mana? Banyak kes yang kita belajar, rogol ataupun sexually harass, bukan sebenarnya dia kena rogol. Dia buat dengan lelaki tu, dia pregnant, beberapa bulan kemudian lelaki tu tak nak mengaku, lepas tu dia kata dia kena rogol. Dia buat aduan polis sebab dia marah. Ada banyak berlaku tersebut, dan dalam kes itu bukan rogol. Itu bukan rogol itu bukan rogol, jangan salah faham. Tapi satu kesalahan juga dia buat. Dia bukan kesalahan. Tidak ada kesalahan dalam jenayah. Dalam jenayah tak ada. Syariah tu cerita lain, tapi dalam jenayah itu bukan kesalahan. Okey. Dalam kes ini pun sama. Bila dia kata sexually harass, kenapa? Itu yang ketiga. Keempat, kenapa mengambil masa yang terlalu lama untuk dia nak keluar dan mendedahkan perkara sedemikian? Sebab bila benda itu berlaku terlalu lama, sama macam kes Yusuf Router tu, lama tu baru dia cakap dia di sexually harass oleh Anwar Ibrahim. Anwar tu bawa dia masuk ke dalam bilik, tutup, lepas tu buka seluar lah dan suruh dia main dan sebagainya, lepas tu dia keluar. Macam mana dia nak buktikan? Benda tu dah berlaku terlalu lama. Benda tu berlaku terlalu lama. Okey, katakanlah dia nak rogol, mungkin katalah dia bawa masuk bilik, dia melawan. Lepas tu dia ada luka, dia boleh tarik, dia ada luka, kesan luka dekat tangan orang yang cuba nak mengapa-ngapakan dia, dan juga terkesan dia punya orang kata kulit dia di bawah kuku, ada defense wound dan sebagainya. Okeylah, kita boleh buktikan. Jadi benda ini membawa perkara yang apa orang kata, yang satu kepelikan yang sangat besar sebenarnya. Okey, saya kata macam ni lah, kita sebagai netizen, macam mana kalau benda tu betul-betul Ustaz Abid Liu tu buat? Dia kata dia buka muka dia, memang betul itu video dia lah, dia buat lucah dengan perempuan tu, katakan mangsa tu dengan perempuan tu. Saya kata, number one, perbuatan dia itu, kalau wanita itu consent, wanita itu tak ada masalah, bukanlah satu kesalahan jenayah. Okey, faham? Saya tak kata itu bukan dosa, itu cerita lain. Katalah betul, saya tak kata betul atau tidak, saya tak tengok video tu. Katakanlah betul, itu bukan satu kesalahan jenayah. Okey, saya nak kena sebut benda ni, bukan satu kesalahan jenayah. Sebab wanita tu nak tengok. Dan kalau sekiranya itu satu bentuk harassment, sexual harassment, apa yang dia boleh buat? Rakam benda tu, rekod, bawa ke balai polis, buat polis report. Kenapa nak kena viral kan? Jadi seolah-olah saya nampak semacam ada satu plot, ada satu konspirasi, ada satu rancangan untuk menjatuhkan Ustaz Abid Liu. Kita faham, kita kena faham, kita ni semua manusia, termasuk saya manusia. Saya ada salah saya. Kalau dicari, katakanlah ada orang letak sesuatu, mungkin orang jumpa salah saya sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku di balik tabir, berlaku di belakang pintu, bukan untuk kita nak pergi selidik-selidik, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu contoh, zaman Umar Al-Khattab, dia nampak ada seorang sahabat. Sahabat ni masuk ke rumah seorang perempuan yang dia tahu perempuan ni tak ada suami. Mungkin saya tak tahu dari janda atau tidak lah. Nampak lelaki tu masuk rumah dia. Umar ni, sahabat khalifah pada masa dia nampak. Kemudian dia pun mengintai-ngintai dan ternampaklah perbuatan sahabat tadi tu, lelaki tu dengan perempuan tu. Kemudian dia pun minta lelaki tu menghadap. Dia kata, aku nampak perbuatan kau bersama dengan aku tahu, aku buat satu kesalahan, tetapi engkau telah buat dua kesalahan. Umar terkejut. Apa kesalahan aku? Dia kata, satu kesalahan kau dengan aku, satu kesalahan kau dengan Tuhan. Engkau membuka aib, mengintip, bukan membuka aib, engkau mengintip aib orang. Bukan, tidak dibenarkan kita untuk mengintip aib orang. Kesalahan orang. Apa yang berlaku di belakang pintu itu bukan untuk kita nak pergi intip. Sebab itu saya tak pernah setuju dengan apa orang kata, orang pergi pencegah maksiat pecah hotel. Itu saya tak pernah setuju. Dan ini bukan pendapat saya, ini Mufti Perlis sendiri cakap. Kalau kita nak cegah sebelum dia masuk hotel tu. Bukan dah masuk hotel, dah buka baju semua. Okay, kita tunggu 20 minit, tak sempat buka baju lagi kot. Okay, tak sempat buka baju. Masa tu baru kita nak sergah. Itu bukan cegah maksiat namanya. Itu bukan cegah maksiat, itu dah buat maksiat baru kita nak cegah. Tak jadi. Jadi dalam Islam sebenarnya, kalau dalam kes ini, kalau Ustaz Firdaus Wong itu faham tentang prinsip Islam, apa yang dia buat?
Minta orang itu laporkan kepada polis. Jangan minta dia mubahalah lepas tu buat dia viral. Okey, siapa nama budak tu? Perempuan tu, A, B, C. Okey, dek, jom kita pergi balai. Mungkin dia takut. Tak apa. Ustaz ada. Ustaz Firdaus Wong ni ada. Jangan risau. Kita ada orang yang kita jaga keselamatan you. Okay, kita buat laporan polis. Make sure dia dilaporkan. Buat macam tu. Kenapa nak kena kata, oh kita ada mubahalah sebagainya? Kenapa? Kalau betul lah. Dan katakanlah peristiwa itu betul. Katalah video itu betul. Timbul satu persoalan lain. Adakah ia salah daripada segi undang-undang? Perbuatan itu salah dari segi undang-undang atau tidak? Menunjukkan benda itu salah dari segi undang-undang? Jawapannya tak. Kalau sekiranya orang yang menerima video itu rela. Tetapi yang menyebarkan video itu adalah salah daripada segi undang-undang. Kerana menyebarkan video lucah. Yang menyebarkan video lucah itu salah daripada segi undang-undang. Yang terima, yang tengok, yang sebarkan dekat WhatsApp itu adalah satu kesalahan daripada segi undang-undang kerana menyebarkan kandungan video lucah. Tetapi perbuatan Ustaz Abid Liu itu, kalau dia, bukan saya tak tuduh dia, katakanlah dia, itu bukan satu kesalahan daripada segi undang-undang. Saya bukan nak membela dia, saya pun tak berapa, taklah. Saya suka dia punya kerja, tapi saya tak ada pro dan fanatik dia sangat pun sebenarnya. To be honest, ramai lagi orang yang buat sama baik atau lebih baik daripada dia. Dia tak apalah, baguslah dia buat kerja dia kan. Tapi itu bukan satu kesalahan daripada segi undang-undang jenayah. Adakah dia bagi undang-undang syariah is? Kalau ya, dakwa lah. Yang kita ni duk sibuk lah nak menghukum. Oh, dulu aku respect ustaz ni, sekarang ni tengok video ni aku langsung tak respect. Itu antara kau dengan dia. Tak apalah kau tak respect dia. Tak ada masalah. Itu pendapat masing-masing. Tetapi sampai kita nak mengaibkan orang itu dan sebagainya, kenapa? Okey, ada orang kata, yang video Azmin tu, kau boleh pula kata kabur lah, liwat lah, macam mana pula? Okey, Azmin punya video itu adalah salah di sisi undang-undang. Section 377A, B dan C adalah menyentuh tentang seks luar tabi'i, membawa kepada hukuman penjara 20 tahun dan sebatan sebanyak 20 kali. Itu satu kesalahan jenayah. Satu kesalahan jenayah. Jadi itu wajar kita dedahkan. 1MDB wajar kita dedahkan. Tabung haji LT80 lebu dalam kodok itu wajib kita dedahkan. Tetapi apabila kita kena faham aib yang menyentuh peribadi, aib yang menyentuh dosa peribadi, yang itu tak payahlah kita nak dedahkan. Kalau kita dengar daripada telinga kita pun, kita dengar macam tu, biarkan dia berlalu. Bukan kita nak sepanjangkan kepada orang lain. Kita dapat WhatsApp tu, delete WhatsApp tu. Kalau orang tanya, dia kata, kalau betul lah dia buat sexual harassment, suruh dia buat report polis lah. Apa kita nak panjang-panjangkan macam tu? Apa justice yang... Justice apa? Saya baca tadi dia kata, saya bukan nak jadi hero. Firdaus Wong kata, saya bukan nak jadi hero, dia kata. Tapi saya nak mendedahkan. Mendedahkan apa? Apa yang kamu dedah? Adakah itu satu kesalahan jenayah? Dia kata, mendedahkan kerana wanita itu disexually harass. Siapa wanita itu? Kenapa abang dia yang bersumpah, bukan dia? Itu yang menimbulkan persoalan kepada saya. And sebelum kejadian itu, Firdaus Wong ni memang ada masalah dengan Abid Liu. Masa isu dia pergi ke Gaza tu, saya tak faham lah Firdaus Wong ni, apa isu dia dengan Abid Liu. Saya tak faham, serius saya tak faham. Kan? Tuan-tuan, kita manusia tuan-tuan. Kalau saya cari, sebab tu Tuhan sembunyikan aib kita. Tuhan sembunyikan aib kita. Dan bila Tuhan dah sembunyikan aib kita tu, tak payah kita cerita kat orang. Dan bila kita ternampak aib orang, wajib untuk kita sembunyikan aib orang tu. Banyaklah hadis dan sirah yang kita tengok. Ada, saya tak ingat satu kisah Nabi ke sahabat, saya tak ingat, nampak ada seorang sahabat tu di tengah tukar baju ke dia nak kencing, something like that. Dia ternampak aib orang tu. Ternampak, mungkin ada kurap ke kat belakang ke apa, something lah kan, kita pun tak perasan kan. Kemudian dia cerita kat orang. Kemudian Rasulullah marah. Rasulullah larang. Kenapa? Tak baik cerita. Aib orang jangan diceritakan pada orang lain. Kita nampak, kita bagi tahu dia tak apa. Contohnya dekat belakang tu kita tahu, ada kurap lah. Kita cerita kat dia, ada kurap. Ada kurap. Oh, ada kurap. Oh, ya ke? Ada kurap. Aku tak perasan. Ya, kita dapat. Tak payahlah cerita orang lain. Yang kau tahu yang tu dah ada kurap belakang, ada besar pula tu. Itu dosa membuka aib orang lain. Dan hadis Rasulullah sendiri sebut, sesiapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Cuba tengok hadis 40 Matan Arba'in daripada Imam Nawawi.
Sesiapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maksudnya manusia ni semua ada aib. Semua manusia ada aib. Ada benda yang buruk yang kita buat. Ada. Tak boleh, tak ada manusia kata dia tak ada, aku tak ada benda buruk. Itulah benda buruk kamu. Bila kamu rasa kamu tak ada benda buruk, akan ada aib itu. Persoalannya, sama ada kita ni, bila Tuhan uji tengok aib orang tu, kita nak dedahkan tidak aib tu pada orang lain. Dan dia ada benda aib yang kita boleh dedahkan dalam masa. Contohnya, aib dalam mahkamah. Dalam mahkamah kita kena dedahkan lah. Bila Tuan Hakim tanya, so macam mana aib dia ni? Yang ni tak boleh Tuan Hakim, sebab mengikut hadis tak boleh dedahkan aib orang. Tak, dalam mahkamah boleh. Ada benda, contohnya dalam kita nak buat pertuduhan boleh. Contohnya dalam persaksian boleh. Contohnya dalam perkahwinan. Ini antara benda aib yang dibenarkan. Kita tahu laki ni suka kat perempuan ni. Bapak perempuan ni tanya kita, laki tu okey tak? Kita tahu ada aib lelaki tu yang sebenarnya tak okey. Jadi kita boleh ceritakan sebenarnya laki tu tak okey. Dia depan pakcik okey. Sebenarnya ada benda yang saya rasa kalau anda kahwin anak pakcik ni tak sesuai. Tapi kalau anak pakcik kahwin dengan saya, sesuai. Contoh lah kan. Jadi pada situ kita kena faham. Bagi saya, Firdaus Wong tak cermat. Saya tak cermat dalam isu ini. Bagi saya, Firdaus Wong tak cermat dalam isu ini. Ni saya baca satu soalan tentang aib. Dia hadis Rasulullah kan. Apakah dimasukkan dalam aib dalam Islam? Daripada sebuah hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain, melainkan Allah tutup aib hamba yang pertama tadi di dunia dan di akhirat. Disebut di dunia dan akhirat, tapi dalam satu hadis lain, di dunia dan di akhirat. Itu yang penting, tuan-tuan. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, hadis ke 2590. Dan ada satu lagi hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang mencari-cari aib, maksud mencari-cari aib ni, dia tengok, tunggu je orang tu buat salah, aku nampak dah salah dia. Siapa-siapa yang mencari-cari aib saudaranya, macam Firdaus Wong ni, saudaranya Muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam sunannya. Tuan-tuan, tugas kita bukan nak mencari-cari aib orang. Tak payahlah, orang tu dah buat sebaiknya. Kalau kita ternampak aib dia, maafkan. Jumpa dia. Kenapa Ustaz Firdaus Wong ni tak jumpa Ustaz Abi Liu? Personally WhatsApp dia, call, kau apa ni hal ni? Ada perempuan mengadu kat aku ni, yang kau pergi harass dia, kenapa? Kau apa hal kau ni? Call dia lah direct. Apa masalah dia? Atau kalau dia tak nak lewat, okey, bawa perempuan tu pergi balai polis. Kemukakan. Ini nak mubahalah ni tak payah. Buang masa je lah. Malam ni saya sentuh isu itu supaya kita faham tentang perkara ini. Saya tertarik dengan tentang orang yang memahami situasi dan tak memahami situasi sebegini. Terutama mereka yang merasakan bahawa diri mereka ni hebat. Terutama mereka yang menyokong peliwat-peliwat. Siapa peliwat-peliwat ni, tuan-tuan? Azmin Ali itu peliwat. Azmin Ali itu peliwat, tapi kamu masih sokong. Ada yang kata, tulis kat bawah tu, Anwar Ibrahim peliwat. Aku dah cakap dah, Anwar Ibrahim dah diampunkan oleh Agong. Agong kata Anwar tak bersalah. Bila Anwar tu tak bersalah, kamu nak melawan kata-kata Agong ke? Kan? Itu yang kita kena tahu. Jamin semburit. Jamin semburit tu yang kita kena faham. Ada kesian. Kadang-kadang kesian dengan orang macam ni kan. Okey tuan-tuan, kita faham dan kita tahu situasi ini. InsyaAllah, semoga Allah berkati kita, Allah ampunkan dosa kita dan tutup aib kita. Kalau aib kita dibuka di dunia, tuan-tuan, jangan kata di akhirat, di dunia kalau dibuka aib kita, kita berada dalam rumah pun Tuhan buka aib kita. Kita tak payah. Okay, sekian daripada saya. Sebab itu kalau orang tuduh saya macam-macam pun, saya tengok, saya gelak je lah. Tuduhlah macam mana sekalipun, sebab saya tahu saya tak buat salah. Bagi saya berpegang pada hadis tadi. Kalau orang cari-cari aib saya, dedahkan pada orang lain, maka Allah akan buka aibnya di dunia walaupun dia berada dalam rumahnya sendiri. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.